dalam mengambil giliran membahaskan usul junjung kasih ke atas titah yang di-Pertuan Agong, saya ada 3 perkara. Pertama, ialah berkenaan dengan exit strategi pandemik COVID yang sedang kita alami sekarang. Sebenarnya kita berdepan dengan dilema untuk mencapai keseimbangan di antara menjaga nyawa dengan menghidupkan ekonomi. Kalau kita teruskan lockdown, ekonomi menjadi statik, kesannya buruk kepada ekonomi negara dan rakyat. Kalau kita buka, risiko COVID-19 merebak. Jadi berkaitan dengan kesihatan dan nyawa. Ini adalah ujian terbesar yang sedang negara hadapi. Itu yang dipertua, sememangnya merangka exit strategi ini bukan satu tugas yang mudah. Sekarang di beberapa negara di dunia, mereka mula bercakap tentang hidup bersama COVID, pasrah dan terima hakikat. Tidak boleh dalam masa terdekat COVID ini diatasi masalahnya. Istilah baru adalah endemik. Menteri Kesihatan mengumumkan Oktober tahun ini apabila peratusan vaksinasi membabitkan rakyat sudah mencapai tahap herd immunity, kita akan bergerak kepada era endemik. Itu bermaksud petunjuk dan petanda awal, kita akan bersedia melalui satu fasa baru. Dalam rangka exit strategi atau plan, rencana jalan keluar ini, berulang kali disebut oleh kerajaan bahawa penyelesaiannya akan berpandukan kepada data, sains dan ada garis masa. Hari ini, dunia bercakap tentang penyelesaian berasaskan sains dan data mengenai exit strategi pandemik COVID ialah apa yang diistilahkan sebagai intermittent work. Intermittent work ini adalah formula 4 hari kerja, 10 hari lockdown. Minggu berikutnya 4 hari kerja, kemudian 10 hari lockdown. Kenapa 4 hari kerja? Apabila seseorang dikesan positif dengan virus COVID, sains membuktikan bahawa 3 hari berikutnya tidak ada risiko yang mengalami positif itu boleh menjangkiti orang lain. Virus tidak tersebar sebab pada ketika itu sains menyebut virus berada pada keadaan yang paling lemah. Bila dia mula sebar kepada orang lain, hari yang kelima, hari yang keenam. Jadi formula yang dikemukakan oleh para saintis sekarang dalam merangka exit strategi supaya para pembuat dasar mempertimbangkannya ialah formula intermittent work. The idea is a 2-week cycle, maknanya 4 hari kerja, 10 hari lockdown. Sains menyebut bahawa kaedah ini adalah kaedah yang dianggap praktikal untuk dipertimbangkan. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, ketika Menteri Kesihatan mula-mula mengumumkan tentang exit strategi ataupun pandemik ini, endemik COVID ini, menjelang Oktober, apakah kerajaan sudah mengambil kira juga selepas pengambilan vaksin akan ada satu tempoh di mana kesannya tidak lagi kuat. Orang mula bercakap tentang booster. Program vaksin booster.
Sebab kesan pengambilan vaksin itu ada tempohnya yang menyebabkan kekuatan antibodi orang yang mengambil 2 vaksin itu akan melemah. Booster. Bilakah kerajaan akan memulakannya? Sebab dah diumum kita akan pergi kepada endemik. Dan saya fikir ini akan menjadi panduan dan hala tuju yang sangat jelas. Jika sekiranya rakyat diberitahu bahawa ini memang ada dalam perancangan dan seperti mana plan vaksin nasional, plan booster ini juga haruslah dikongsi dengan rakyat jelata. Datuk Yang di-Pertua, Pagoh selepas melepaskan jawatan Perdana Menteri, kekal dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Satu ketika masih menjadi Perdana Menteri, Pagoh telah mengumumkan COVID-19 Exit Plan yang berasaskan kepada 3 panduan. Yang pertama, kadar jangkitan harian. Yang kedua, keupayaan kapasiti sistem kesihatan awam. Wad ICU, kecukupan tabung oksigen dan sebagainya. Yang ketiga, peratus rakyat yang telah mendapat vaksinasi. Diberi benchmark dia. Misalnya, jika peratus rakyat yang telah menerima vaksin 60%, keupayaan kapasiti sistem kesihatan itu dianggap moderate dan kes harian kurang 500, maka reopening of economic ini akan dilakukan, termasuklah domestic tourism. Saya ingin bertanya, polisi ini apakah kekal dalam pentadbiran kerajaan hari ini? Misalnya diumumkan pelancongan domestik di Langkawi mula dibuka. AirAsia dah jual hampir 200,000 tiket. Dah dibuka. Tapi kalau ikut exit plan yang diumum oleh Pagoh, saya anggap masih terpakai sebab sekarang beliau menjadi pengurusi Majlis Pemulihan. Ini akan hanya berlaku jika kes harian kurang daripada 500. Sekarang kes harian masih lagi 5 digit, 5 angka. Tapi domestic tourism telah dibuka. Jadi apakah ini sure berasaskan sains dan data? Ataupun exit plan itu dah tak pakai lagi? Atau bagaimana? Jadi saya perlukan kejelasan atau clarity dalam perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh pandemik COVID memberi kesan kepada ekonomi. Pra-COVID dahulu, masalah di negara kita ini adalah masalah jurang pendapatan. Yang kaya dengan yang miskin. Ada juga masalah jurang kemudahan, infra. Maksudnya sekolah, jalan raya, kemudahan air bersih, capaian internet, kualiti perkhidmatan kesihatan itu juga ada jurang. Dan pengangguran atau disebut unemployment. Underemployment maknanya qualification tinggi tapi bekerja untuk kelayakan yang lebih rendah. Ini adalah pattern masalah, corak masalah rakyat sebelum COVID. Semasa COVID, keadaan ini menjadi semakin parah. Jurang kesenjangan dalam bidang pendidikan misalnya, Datuk Speaker. Ibu bapa sibuk mencari nafkah sekarang. Anak-anak yang tinggal di rumah harus kurang-kurangnya memiliki gadget untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Jadi ini juga menyumbang kepada jurang anak-anak yang tertinggal. Dan di luar daripada pengawasan ibu bapa yang sibuk untuk mencari nafkah menyara kehidupan. Semasa COVID, jurang ini menjadi semakin melebar. Tuan punya restoran juga bergelut untuk menghidupkan semula perniagaan mereka. Industri kecil dan sederhana juga begitu. Post-COVID memang wujud beberapa peluang.
Misalnya e-commerce berkembang dengan begitu besar sekali. Pembelajaran atas talian sudah menjadi satu trend yang tidak mungkin akan berpatah balik. Isunya, Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menyebut dua perkara yang harus menjadi tumpuan kerajaan. Pertama, ialah plan untuk menyelesaikan kesenjangan di kalangan rakyat ataupun menyelesaikan masalah inequality dengan izin. Baik pendapatan, mau pendidikan ataupun infra, sekolah, jalan, air, internet. Zaman kita melihat ekonomi negara itu dianggap baik dengan ukuran GDP, kadar defisit atau rating yang diberikan oleh agensi rating antarabangsa, saya fikir kita tidak perlu terlalu obses dengan angka itu. Ukuran yang baru yang kita ingin cadangkan ialah lihat dari sudut keupayaan kerajaan untuk mendekatkan kesenjangan ini. Yang kedua ialah pelindungan sosial. Saya boleh nyatakan bahawa secara fakta peruntukan kerajaan saban tahun cukup besar. Subsidi atau pemberian tunai, bantuan kepada rakyat di bawah program pelindungan sosial cukup besar. Di antara 25 bilion hingga 30 bilion. 30 bilion dalam perjumpaan saya dengan Menteri Kewangan hujung minggu lepas disebut sudah 30 bilion. Pelbagai kementerian menyalurkannya. Ratusan agensi dan jabatan turut terlibat dalam sistem penyampaian. Pada akhirnya, kajian pernah dibuat apabila EPF, KWSP melantik sekumpulan penyelidik yang ikut melibatkan seorang penyelidik dari Palestin, Profesor Dr. Amjad, beberapa tahun lepas. Dan pada akhir kajiannya, terhadap bajet sebesar 26 bilion untuk membantu rakyat dalam bentuk subsidi dan bantuan keuangan yang lain, kesannya, net impact-nya, zero. Saya bincang dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan baru ni. Dia mengakui. Sebab antara kelemahannya selain daripada pelbagai agensi, jabatan dan kementerian terlibat, ukuran kita cuma setakat kejayaan disbursement. Duit itu dibelanjakan. Tapi kita tidak memberi tumpuan kepada kesan daripada bantuan itu. Kalau bantuan itu mengharap dapat mendekatkan jurang kemiskinan, kajian membuktikan bahawa zero impact. Apakah kita akan meneruskannya lagi dengan pendekatan sekarang atau ketika kita sedang merangka untuk membentang rancangan Malaysia ke-12 dan kemudiannya bajet untuk tahun hadapan? Saya cadangkan supaya ekonomi yang berpandukan kepada conventional figures, GDP, defisit, rating dan segala macam, ataupun pendekatan memberikan big project, big allocation dengan mengharapkan trickle down benefits, ataupun mengharapkan kutipan cukai korporat boleh menambah pendapatan negara, saya fikir itu pendekatan cara lama. Kita perlu beri tumpuan kepada menyelesaikan kesenjangan dan pelindungan sosial. Dan terhadap masalah rakyat, ia perlu dilakukan kajian ataupun studi yang berasaskan kepada data granular. Dia tak boleh berdasar kepada pandangan. Kenapa orang Melayu miskin misalnya? Orang Melayu dikatakan malas. Kenapa orang Melayu miskin? Sebab berlaku rasuah dan ketirisan. Itu pandangan. Kita harus mengemukakan plan atau rancangan ekonomi berasaskan kajian. Ianya mesti bersifat data-driven policies. Dia mesti memastikan tidak berlaku misallocation of resources. Saya ingin menganjurkan supaya kaedah ini diberi perhatian oleh kerajaan. Kalau itu boleh dilakukan, Datuk Speaker, 1 minit yang terakhir sebelum saya mendarat. Barulah kita boleh dinamakan menunaikan amanah sebagai orang politik. Di kalangan
ahli-ahli politik, para cendekiawan Islam, tujuan politik itu ada 3. Pertama, tegakkan keadilan. Yang kedua, urus tadbir negara untuk menjaga maslahah rakyat. Dan yang ketiga, berikan hak kepada yang berhak. Tegakkan keadilan, tadbir urus negara untuk meletakkan maslahah rakyat sebagai keutamaan, berikan hak kepada yang berhak. Kalau yang berhak itu Melayu, beri. Kalau yang berhak itu Cina, beri. Kalau yang berhak itu India, Iban, Dayak, Kadazan, bagi. Berikan hak kepada yang berhak. Dan prinsip itu lebih-lebih lagi kalau kita sebagai Muslim. Berasaskan kepada tegakkan yang makruf, elakkan kemungkaran. Saya fikir ini pesan untuk saya sendiri sebagai orang politik dan pesan juga kepada sekalian yang di kalangan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat hidayah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.